dari apa yang telah dijelaskan tadi, yang saya faham berlaku pelbagai perubahan berdasarkan kepada market semasa lah. Daripada zaman konfrontasi kepada hubungan dengan rakyat, kemudian dengan agensi kerajaan dan sebagainya. YB sendiri yang baru, walaupun baru penggal yang pertama di parlimen, YB sendiri melihat peranan pemuda itu sendiri dalam parlimen bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada YB Bas mengundang kami untuk bersama dalam rancangan ini. Saya yakin dan juga pasti kawan-kawan kita sedar, semua kita sedar, belia ataupun pemuda yang ada di Malaysia ini mewakili sektor terbesar dalam persoalan modal insan yang disediakan oleh negara kita untuk maju ke hadapan, untuk membangunkan negara kita, politiknya, sosialnya, ekonominya. Saya percaya jadi kehadiran saya di parlimen untuk mewakili, saya kata mungkin mewakili golongan muda di samping kawan-kawan daripada pembangkang, daripada DAP, daripada keadilan yang begitu ramai. Saya nak katakan tak ramai daripada pihak kerajaan, tetapi saya sendirilah merupakan ahli parlimen termuda daripada Parti Islam Malaysia PAS. Dan kawan-kawan daripada pembangkang yang dulu duduk membangkang sejak daripada kampus dulu, mereka sekarang mewakili pelbagai latar parti. Daripada UMNO, Khairinya dulu adalah seorang yang vokal. Anthony daripada Rasah, ahli parlimen Rasah, seorang vokal di UKM. Kemudian daripada keadilan, Ruang Izzah, Ismail Yusmadinya daripada PAS ni. Jadi maksudnya ni suatu kebangkitan baru, mungkin corak baru parlimen negara kita yang beri peluang kepada golongan muda. Dan saya yakin salah satu daripada sebab saya berjaya di Padang Terang adalah kebangkitan golongan muda. Umumnya ahli parlimen lama dengan ahli parlimen yang baru ataupun muda ni berbeza dari segi peranan mereka di dalam parlimen? Okey, memang saya akui banyak kita tackle isu-isu kepemudaan. Saya sendiri masih lagi fresh keluar ataupun graduate, dan saya terlibat dengan gerakan kemahasiswaan, dan banyak saya timbulkan di parlimen yang berkaitan dengan gerakan mahasiswa, bagaimana mereka ditindas, isu-isu yang berkaitan dengan AUKU, isu-isu yang berkaitan dengan kezaliman keseluruhan. Saya dia ada masalah. Kadang-kadang kita menganggap kehadiran kita sebenarnya untuk menambah rancakan lagi parlimen itu, sehingga kita boleh bangkitkan ke semua isu. Saya tidak saja bukan saja terlibat dalam isu-isu yang berkaitan dengan Kementerian Belia. Contohnya saya menyentuh dasar belia negara Malaysia, dasar belia yang nak melahirkan belia-belia ataupun pemuda yang mempunyai suatu nilai yang bersepadu di dalam diri mereka. Tapi kita mengkritik dan kita membawa suara muda itu untuk bercakap di semua kementerian, di semua segmen yang berkaitan dengan rakyat. Dan saya rasa kita cuba yang terbaik, baik daripada DAP, baik daripada keadilan, mahupun daripada UMNO, termasuklah ahli parlimen Rembau, kemudian daripada MUA yang mewakili segmen pemudaan. Kita membawa suara golongan muda ini di dalam parlimen. Bukan kita mensentuh isu kepemudaan saja, tapi kita sentuh semua isu yang berkaitan dengan membina suatu negara yang lebih baik, membina landscape baru politik dalam negara kita. Okey, daripada apa yang Bobby sebut tadi, yang saya faham bahawa pemuda ni mempunyai peranan, dan tadi dah sebut bahawa berlakunya perubahan-perubahan pendekatan berdasarkan kepada perubahan yang berlaku dalam ruang lingkup masyarakat Malaysia sendiri. Doktor sendiri melihat, adakah selain mengkira tentang pandangan daripada YB juga daripada Sabki sendiri, doktor sendiri melihat generasi muda di Malaysia sendiri adakah benar-benar berperanan, ataupun sebenarnya memang mereka ni sebagai pengguna, sebagai contoh orang buat polisi, akhirnya mereka hanya menjadi sebagai guinea pig kepada polisi-polisi tertentu? Pada pandangan saya, generasi muda telah diberi peranan yang sangat ajaib
pada sepanjang tahun 1970-an, iaitu apabila Tun Razak melalui dasar-dasarnya bermula dengan dasar pelajaran Tun Abdul Razak telah membuka dan segala macam. Dan pada waktu itu kita tengok tumbuhnya golongan pemuda yang sangat luar biasa ketika itu, yang sekarang ini menjadi pemimpin yang sekarang, sama ada di peringkat mana sekalipun. Kerana ketika itu kita mempunyai balai raya yang sangat luar biasa, kita mempunyai padang-padang tempat kita bermain sepak takraw dan segala macam. Lalu proses pertumbuhan dinamika generasi muda ketika itu sangat-sangat ajaib, sangat-sangat luar biasa. Maka lahirlah para pemimpin baik di peringkat kawanan politik mana sekalipun yang tumbuh dan memimpin, seperti Allahyarham Ustaz Fadil pada waktu yang sama di berbagai peringkat. Kita ada tokoh-tokoh yang sangat cemerlang. Sekarang bagaimana sekarang? Akhirnya apabila pada tahun 1980-an, apabila dasar penswastaan bermula, apabila dasar industrialisasi telah dicanang, telah dihidupkan dengan semangat kapitalisme yang terpinjam dari barat, dari Jepun dan sebagainya, melalui dasar pandang ke timur dan segala macam itu, akhirnya tanah-tanah tadi telah didefinisikan baru, bahawa 1 ekar tanah lebih baiklah memperuntukkan pekerja kepada 300 orang berbanding diuruskan oleh seorang. Jadi pada ketika itulah runtuhnya institusi ketamadunan yang luar biasa ini. Jadi pada ketika itu setiap orang mula lupa tanggungjawab masing-masing, dan di peringkat atasan sana pula mereka sibuk dengan pengurusan di peringkat ekonomi dan sebagainya. Akhirnya golongan pemuda terbiar, dan kuasa golongan pemuda itu pada pandangan saya musnah. Dan apabila munculnya beberapa akta seperti akta universiti dan kolej, iaitu AUKU, lalu golongan remaja, golongan belia ini akhirnya dimampakkan dan ditempurungkan, dan akhirnya mereka cuma menjadi sebuah kumpulan yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa, kecuali mereka dikerah untuk menuntut ilmu dengan definisi-definisi yang sangat terbatas. Dan akhirnya peristiwa yang saya katakan, berlakunya peristiwa yang tersilap di dalam perancangan pemodenan negara, dan akhirnya golongan remaja, golongan pemuda itu sudah pun menjadi suatu kumpulan yang tidak memiliki kekuatan dinamika bagi bertempur dengan abad-abad yang datang, yang sangat luar biasa, yang tidak mampu ditanggung oleh ilmu yang dipelajari pada peringkat di universiti sahaja, di peringkat kolej politeknik sahaja. Betul. Adakah golongan belia yang pemuda yang hidup dalam Malaysia ini dengan mereka yang dibesarkan dengan sistem pendidikan di luar, wujud perbezaan ke? Kalau di Malaysia mungkin dengan ada AUKU dan pelbagai sudah pasti. Sebab itu saya mengatakan akhirnya daripada pelbagai cara kita menguruskan pada tahun 1980-an sehingga tahun 2000 itu ialah zaman di mana golongan muda dinafikan. Golongan muda itu didaifkan. Jadi mereka akhirnya mereka tidak mempunyai energi, tenaga yang luar biasa, magnet yang boleh mencetuskan graviti terhadap proses pemodenan, pemajuan serta gerakan masyarakat. Akhirnya yang muncul ialah tokoh-tokoh yang sama, iaitu tokoh-tokoh veteran. Kita tidak nafikan tokoh veteran, tetapi kita telah menghapuskan satu generasi. Sebab itu kalau kita tengok yang berhormat ataupun ahli-ahli parlimen seperti ustaz yang sekarang ini dan rakan-rakan yang lain yang berada sekarang, bukan kumpulan yang mendapat pendidikan ketika zaman Daif itu. So itu munculnya gerakan-gerakan baru. Sebab itu saya mengatakan akhirnya kita harus kembali kepada sistem yang telah dibina oleh Islam. Sebab itu saya mengatakan dari awal lagi, sekumpulan pemuda itu merupakan sebuah gerakan Al-Adiyat. Kalau kita membaca surah Al-Adiyat itu, kita akan tahu bagaimana kuasanya gerakan tempur kawanan kuda-kuda ini. Dan kawanan kuda adalah kawanan belia. Akhirnya saya mengambil contoh perbandingan. Kenapa di negara maju itu golongan remaja mereka, golongan belia mereka boleh menjadi apa saja, tapi kita tidak lihat di sini. Akhirnya kita tengok kedudukan seorang naib chancellor, pengurus bank, pengurus bola sepak, daripada permainan bola sepak sehinggalah pengurusan universiti, kita tidak adanya ruang kepada golongan yang lebih dinamik. Saya tidak menafikan golongan veteran, golongan lama. Saya tahu pengalaman tidak cukup di dalam kurun ke-21, kerana dalam kurun ke-21 ialah kurun strategi. Saya yakin golongan muda adalah pengurus strategi terbaik, kerana peristiwa pengalaman itu adalah dalam abad-abad sebelumnya. Maksudnya dalam abad ke-17, siapa yang berpengalaman maka dialah yang akan berkuasa. Siapa yang mempunyai pengaruh yang luar biasa di kalangan kawan-kawannya, maka dia akan berpengaruh dalam abad ke-18, 19. Dalam abad ke-21 tidak lagi. Siapa yang lebih konstruktif,
siapa yang lebih proaktif, siapa yang lebih pragmatis, siapa yang lebih dinamik, dan siapa yang lebih praktikal, maka dia akan membawa negaranya, bangsanya, tanah airnya, tamadunnya ke satu tahap yang luar biasa.